Dan dalam masa yang sama juga, Hamzah Zainuddin mengatakan, sewaktu dia menjadi menteri KDN, dia menyimpan fail-fail tertentu. Wow. Daripada pimpinan-pimpinan tertentu. Sudah. Ini ada orang tanya saya, betul ke Is? Pakatan Harapan ada fail-fail. Saya kata, mana saya tahu, tanyalah orang yang buat claim tu. Tiba-tiba tanya aku, mana aku tahu? Kan? Hamzah Zainuddin kata dia ada simpan fail tersebut. Hamzah simpan fail perkara serius ram kapal. Jadi, ram kapal bertanya. Ram kapal ni timbalan Menteri Undang-Undang. Daripada DAP, sekarang ni dia timbalan Menteri Undang-Undang. So, dia bertanya, kalau benar Hamzah Zainuddin simpan fail dan akan digunakan dalam keadaan tertentu seperti mana di dakwaan beliau, soalan dia, itu merupakan satu penyalahgunaan kuasa. Itu satu penyalahgunaan kuasa. Kalau benar ada fail tersebut, kenapa tak dakwa? Ataupun dia hanya klaim? Siapakah yang dikatakan fail tersebut? Adakah orang Pakatan Harapan ataupun orang UMNO? Kalau ada, kenapa tak dedahkan sewaktu beliau menjadi Menteri KDN? Kan saya kata, saya ada buat satu video kan, berkenaan kesilapan besar Hamzah Zainuddin. Dan salah satu kesilapan dia kata, dia kata, saya ada fail pimpinan tertentu, dia kata. Saya ada fail. Tetapi saya akan hanya keluarkan kalau ada keperluan. Now, ram kapal bertanya, bukankah itu satu penyalahgunaan kuasa yang sangat serius? Bukankah itu satu penyalahgunaan kuasa yang sangat serius? Seolah-olah satu ugutan. Ram kapal bertanya, kenyataan Ketua Pembangkang yang mendakwa beliau menyimpan banyak fail mengenai pemimpin lain semasa menjadi menteri dalam negeri sebelum ini merupakan satu perkara yang serius dan perlu diambil perhatian sewajarnya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ram Kapal Singh berkata, siasatan terhadap perkara itu hanya boleh dibuat sekiranya terdapat laporan polis untuk membuka kertas siasatan. So, Hamzah kata dia ada fail. So, nak mulakan siasatan, Hamzah kena mulakan. Kena bagi fail tersebut kepada polis. Baru boleh buat siasatan. Kena buat laporan polis. Memandangkan kenyataan itu, saya percaya baru dibuat semalam dan dalam tempoh singkat tersebut saya rasa untuk memulakan siasatan sudah tentunya satu laporan polis boleh dibuat atau mana-mana pegawai SPRM boleh buat laporan. Saya percaya itu amalan biasa yang boleh dilakukan. Katanya ketika menghulung perbahasan rang undang-undang pembekalan 2023 peringkat jawatan kuasa bagi jabatan itu di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian bagi menjawab pencelahan Gobind Singh Dio yang ingin tahu adakah terdapat siasatan terhadap kenyataan ahli Parlimen Larut itu yang didakwanya merupakan salah guna kuasa, tuan-tuan. Semalam Hamzah dalam wawancara kepada sebuah akhbar Inggeris mendakwa beliau mempunyai banyak fail pemimpin lain dan boleh menggunakannya untuk menentang mereka. Dalam pada itu, Ram Kapal berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah membuka 33 kertas siasatan terhadap penyelewengan dana unit Transformasi Masyarakat India Mitra dengan sepanjang 2021 dan 2022 sebanyak 10 kes telah dituduh di mahkamah di seluruh negara. Siasatan kes ini masih diteruskan dengan beberapa kertas siasatan dan tiada tindakan lanjut. Okey. Yang tu kes yang lain lah. Alright. Nah, kalau kita tengok dakwaan itu, jelas tuan-tuan. Kalau benar dakwaan Hamzah Zainuddin dan dia nak menggunakan dalam keadaan yang tertentu, bukankah itu apa yang kita gelar sebagai salah guna kuasa? Itu yang ditanya oleh Gobind Singh. Is that not a misuse of power? Misuse of power, aku ada file kau. Kalau kau berani buat apa-apa kat aku, nah file kau ni aku buka. Siapa engkau itu? Dan kalau dia macam ni, Gobind tanya pada Ram Kapal, benar ke ada kononnya file-file itu sebab Ram Kapal kan duduk dalam menteri Jabatan Undang-Undang kan? Betul tak? Jabatan Undang-Undang. Jadi mungkin Ram Kapal tahu tentang file-file tersebut. Ram Kapal kata, kalau ada, buatlah laporan polis. SPRM pasti dah menyiasat. Kenapa tak ada siasatan? Dan kalau benar dakwaan tersebut, terdapat file-file tersebut, maka Hamzah Zainuddin boleh dituduh menyalahgunakan kuasa sewaktu berkuasa dahulu. Kalau benar terdapat file-file yang dinyatakan itu. Jadi Hamzah Zainuddin, bersedialah anda untuk menjadi orang yang seterusnya. Orang yang seterusnya yang akan kena.
Alright, semalam juga tuan-tuan, saya bercerita tentang apa beza sumbangan politik kepada parti kerajaan dengan parti pembangkang. Hari ini saya nak bawa satu ulasan dalam surat khabar berkenaan dengan apa beza sumbangan parti politik kerajaan kepada pembangkang. Tidak sama, dia kata. Unsur rasuah, apabila parti kerajaan menerima dana atau sumbangan parti politik, tidak sama seperti apabila dana sedemikian disalurkan kepada parti pembangkang, kata sumber SPRM. Maksudnya, kan saya dah sebut semalam, ini kerana pembangkang tidak berada dalam kedudukan untuk menghulurkan apa-apa kepada penyumbang mereka, tidak seperti kerajaan, kata pegawai kanan itu dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan. Pada Jumaat lalu, Presiden Imuddin Yassin didakwa atas tuduhan salah guna kuasa dan penggubalan wang haram membabitkan RM232.5 juta yang disalurkan ke dalam akaun partinya. Semalam saya bertanya soalan ini. Macam mana kita nak tahu benda itu constitute corruption ataupun constitute rasuah. Dikatakan sebagai rasuah. Rasuah ini secara umumnya, kalau tidak kerana jawatan dia, kalau tidak kerana dia ada kedudukan yang meluluskan projek atau kontrak-kontrak yang dia dapat menyebabkan dia boleh bagi duit, adakah dia akan tetap bagi duit tersebut? Kalau tidak kerana Abah tu, Muhyiddin Yassin itu, Perdana Menteri pada waktu itu, yang mempunyai kuasa ke atas projek bernama Jana Wibawa, adakah Abah ni parti dia tidak akan menerima dana tersebut? Itu soalan dia. Kalau jawapannya ya, tidak akan terima, maksudnya orang yang tukang bagi kita, yalah saya bagi sebab dia bagi projek pada saya. Lepas tu dia demand kami bagi dana, so kami bagilah. Even kalau dia tak demand, katakanlah dia tak pernah demand, tapi kami bagi. Yang itu pun boleh dipersoalkan. Dan bagi ni bukan sikit-sikit tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng punya bagi. 200 juta satu syarikat. 1,500,000. Dan yang terkini dan terkini. 5 orang lagi didakwa sekarang ini tengah disiasat, termasuk anak seorang ahli politik yang mempunyai jawatan, pernah memegang jawatan tertinggi di dalam negara. Jeng. Jana Wibawa latest arrest involve relatives who allegedly scam politician son. MECC investigation into Jana Wibawa program has uncovered a tangled web involving the family members of a top politician. Speaking on condition of anonymity, a high-ranking MSCC officer claimed that a couple had allegedly scammed their relatives into parting with 400,000 in bribes. The alleged scam came out to light when the MSCC launched an investigation into a Jana Wibawa contractor suspected of obtaining a project through purported connection with a prominent politician. The official told Malaysia Kini, MSCC was informed that the politician's son was also allegedly involved. Upon learning that the politician's son was on the commission's radar, source alleged that the couple, Suspect 1 and Suspect 2, devised a plan with the 3 others to solicit bribe from the man, claiming that they could prevent his arrest. One of the accomplices is an MSCC officer, Suspect 3, who had been part of the graftbuster operation into the Jana Wibawa, was not in a position to determine the direction of the probe. Suspect 1 met the politician's son and claimed that an arrangement could be made so he will not be arrested. The politician's son then reportedly went to his brother-in-law, another business person who is also the elder brother of Suspect 2, seeking assistance. It was the brother-in-law of Suspect 2 who was, dia punya brother-in-law dia, who forked out 400,000 to help to pay the bribe kepada pegawai SPRM. Dan it was made on March 6, minggu lepas tuan-tuan, minggu lepas. Following a tip-off, the suspect, following the tip-off, alright. Following the tip-off, the official said an operation was launched to detain the suspect and some of the money was recovered when the team raided several premises. On March 9th, 9 hari bulan lepas, the MACC detained 4 suspects, including its officer who collaborated with them. 4 orang, termasuk pegawai SPRM. The 5th suspect whom the MACC believed was the mastermind had managed to evade arrest.
dinamakan sebagai Datuk Roy, telah berjaya melarikan diri. Okay. The MNCC officer involved was not even in charge of the investigation. He was only involved in one of the operation. Malaysia kini is withholding the names of the suspect as they have yet to be charged in court. Maksudnya SPRM tidak mendedahkan nama-nama mereka kerana sekarang sedang menunggu nama mereka didakwa. Tetapi saya ada nama-nama mereka. Sorry, kau telah menyalahgunakan kuasa. Mana aku tahu? Dah benda tu on air sekarang ini. Dah tersebar pun nama-nama mereka. Termasuklah, siapa nama dia? OKT yang keempat. Apa nama dia? Okay, nama dia bermula daripada sekejap. Yes. Antaranya supaya tidak ambil tindakan reman ke atas seseorang anak kepada seorang bekas pemimpin yang sangat tinggi, yang bapaknya bermula dengan nama huruf M. Berteka-teka kot sebab dia tunggu dekat cas kat kot lah. Nanti kita tengok lah tuan-tuan. Kita sama-sama lah tengok siapa yang bakal didakwa.